Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih memberikan kita pelbagai nikmat dan kesenangan di atas muka buminya ini. InsyaAllah hari ini kita akan belajar pelajaran kedua, iaitu tajuk bertanggungjawab. Apa itu bertanggungjawab? Pengertian bertanggungjawab ialah kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan yang telah ditetapkan selagi tidak bercanggah dengan syarak. Setiap dari kita mempunyai tanggungjawab masing-masing. Sebagai contoh, sebagai seorang hamba Allah, kita wajib mengikut segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Sebagai seorang anak, kita perlu menghormati serta menyayangi kedua ibu bapa kita. Dan yang seterusnya, kita sebagai seorang pelajar, kita memikul amanah untuk menghormati guru-guru yang telah banyak memberi ilmu kepada kita dan juga beri perhatian semasa guru kita mengajar. Tanggungjawab ataupun amanah yang diberikan kepada kita untuk kita memikulnya dengan sebaik-baik yang mungkin. Allah Subhanahu Wa Taala memberi peringatan melalui dalil dari surah Al-Isra yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maksudnya, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Jelas maksud dari ayat Al-Quran ini untuk kita menjaga apa yang ada pada kita hari ini. Contoh, mata. Apa yang dilihat oleh si mata? Perkara yang baikkah? Kalau yang baik, Alhamdulillah. Jika sebaliknya, na'udzubillah. Semoga Allah menjaga penglihatan kita, pendengaran kita, ucapan kita serta gerak-geri langkah kita. Mari kita lihat pula bahagian-bahagian bertanggungjawab. Kita ada 6 bahagian bertanggungjawab. Yang pertama, diri sendiri. Kedua, Allah. Ketiga, ibu bapa. Keempat, guru. Kelima, negara. Dan yang terakhir, masyarakat. Tanggungjawab kepada diri sendiri. Yang pertama, menunaikan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Sebagai contoh, solat 5 waktu sehari semalam pada masanya, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, tidak mensyirikkan Allah. Maksudnya, tidak menduakan Allah atau percaya hanya Allah sahaja Tuhan kita. Seterusnya, tanggungjawab kepada Allah. Yang pertama, memelihara diri daripada perkara-perkara yang tidak diredai Allah. Contoh, mencuri, berbohong, mengumpat, fitnah. Yang kedua, memantapkan iman dalam diri dan melaksanakan tuntutan rukun Islam dengan sempurna. Apa rukun Islam? Rukun Islam yang ada 5 perkara tu. Mengucap 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, melakukan haji bagi yang berkemampuan. Seterusnya, kita akan lihat pula
tanggungjawab kepada ibu bapa. Pertama, mendoakan kesejahteraan kedua ibu bapa. Kita sebagai seorang anak hendaklah mendoakan ibu bapa yang telah banyak berkorban untuk membesarkan kita selama ini. Okey. Doa ibu bapa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosaku, ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapaku, dan sayangilah mereka seperti mana mereka telah menyayangiku semenjak kecil. Yang kedua, bercakap dengan lemah lembut. Contoh, tiba-tiba ibu atau ayah panggil, "Alung, Angah," macam mana cara kita nak jawab panggilan ibu atau ayah kita? Jawab dengan nada yang lembut. "Ya saya ibu, ya saya ayah," dengan nada yang sopan dan lemah lembut. Jangan sesekali kita menggunakan perkataan la, ish, kerana ia akan mengguraskan hati kedua ibu bapa kita. Yang seterusnya, yang ketiga, taat dan berbakti kepada kedua-dua ibu bapa sehingga mereka tua. Jika mereka tiada pun, kita mesti mendoakan mereka dengan doa kita. Doa anak yang soleh dan solehah dapat menyelamatkan ibu ayah dari siksa kubur dan juga siksa api neraka, insya-Allah. Baiklah, yang seterusnya, tanggungjawab kepada guru. Yang pertama, menumpukan perhatian ketika guru mengajar. Fokus dengan penyampaian ilmu yang diberikan oleh guru. Seterusnya, yang kedua, mematuhi segala yang diajar oleh guru. Yang ketiga, menghormati dan mendoakan kesejahteraan guru. Doakan guru kita diberikan kesihatan yang baik untuk terus menyampaikan ilmu. Doakan urusan guru-guru kita dipermudahkan, diberi kejayaan di dunia dan di akhirat. Senang kan nak jadi anak dan juga pelajar yang berjaya? Okey, jadi kita ikut buat, amalkan perintah-perintah Allah dan juga kita galas tanggungjawab kita dengan sebaik yang mungkin. Baiklah, seterusnya kita lihat pula tanggungjawab kepada negara. Yang pertama, kesetiaan kepada negara. Yang ini tidak memalukan negara ataupun tidak mengaibkan negara ataupun tidak membawa cerita kepada negara luar. Okey, yang kedua, menjaga harta benda awam. Sebagai contoh, menjaga taman permainan atau taman rekreasi. Jangan merosakkan harta benda awam ataupun menconteng, buang sampah tempat yang disediakan. Okey, yang ketiga, menjaga keselamatan dan keamanan negara. Yang ini selalunya kita tengok yang menjaga keamanan negara kita adalah sepertinya polis, askar, tentera. Okey, seterusnya kita lihat pula tanggungjawab kepada masyarakat. Masyarakat ni siapa? Okey, masyarakat ni orang selain ahli keluarga kita. Contohnya seperti jiran, seperti orang-orang lain di luar sana yang kita jumpa. Okey, yang pertama, melibatkan diri dalam aktiviti khidmat masyarakat. Sebagai contoh, gotong royong membersihkan sekitar kawasan perumahan. Okey, ni musim COVID, kita tak dapatlah nak buat aktiviti secara beramai-ramai. Jadi, apa yang kita boleh lakukan? Okey, kita boleh bersihkan sekitar rumah kita, cuci kawasan longkang, orang kata kemas area kawasan rumah kita kalau yang jenis rumah teres, macam tu. Okey, seterusnya yang kedua, saling menasihati dan berbuat baik dengan jiran. Contoh, bersedekah. Ada masak lauk banyak hari ni, share dengan jiran tetangga. Okey, yang ketiga, memelihara kerukunan hidup berjiran. Sebagai contoh, menghulurkan bantuan kepada yang memerlukan. Kita tengok jiran kita ada yang susah, kita bantu. Okey, selain tu saling ziarah menziarahi. Ni kalau sudah tak ada COVID
Kalau COVID ni dah tak ada, okey, kita boleh ziarah balik seperti dahulu. Okey. Yang seterusnya, menegur secara berhemah dan lemah lembut. Okey. Baiklah. Seterusnya, mari kita lihat pula fadilat bertanggungjawab. Okey, yang pertama, dikasihi Allah dan Rasulullah. Bagaimana nak Allah dan Rasulullah sayang? Okey, dengan cara kita menggalas tanggungjawab atau amanah yang diberikan dengan sebaik yang mungkin. Okey, yang kedua, disukai oleh ibu bapa dan masyarakat. Yang ketiga, kerja menjadi sempurna. Okey, dan yang keempat, kerja yang dilakukan mendapat faedah yang berpanjangan. Seperti contohnya doa. Powernya doa ni, bila mana kita terus berdoa untuk orang lain, insya-Allah doa itu juga akan berbalik kepada kita. Contoh, kita doakan kesihatan yang baik untuk keluarga kita, adik-beradik kita. Doa tu juga akan berbalik-balik kepada kita. Kita akan mendapatkan kesihatan yang baik, dijauhkan daripada penyakit-penyakit yang berbahaya. Okey, baiklah. Akhir sekali, mari kita lihat pula apa akibat tidak bertanggungjawab. Yang pertama, dimurkai Allah dan Rasulullah. Yang kedua, kerja yang diamanahkan tidak sempurna. Ni kerjanya tak siap, kerjanya selalu bertangguh. Jadi banyak kerja yang tertangguh-tangguh. Okey, seterusnya yang ketiga, hasil kerja yang dilakukan sia-sia. Tak dapat faedah. Okey. Dan yang terakhir, yang keempat, kerja dan tugasan yang dilakukan tidak mendapat keberkatan. Masya Allah. Okey, maka sampai di sini sahaja, berakhirlah sudah untuk video pembelajaran kita pada hari ini. Segala yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk dari kelemahan diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.